Baik, kita mulakan surah Yasin hari ini. Surah Yasin mulai daripada ayat 55. Ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya ashabal jannah penghuni syurga al-yaum pada hari itu fi sughulin dalam kesibukan fakihun orang-orang yang bersenang-senang. Mereka ayat 56, mereka wa azwajuhum dan pasangan-pasangan mereka. Mereka wa azwajuhum dan pasangan-pasangan mereka fi zilalin pada naungan alal araik atas pelamin-pelamin muttaqiun orang-orang yang bertelekan bracket bersandar. Ayat 57, lahum bagi mereka fiha di dalamnya fakihatun buah-buahan walahum dan bagi mereka ma apa yang yaddaun mereka ingini salamun salam bracket kesejahteraan kaulan perkataan min daripada Rabbi Tuhan Rahim yang amat pengasih. Baik ya, saya mak semula surah Yasin ayat 55. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu dalam kesibukan orang-orang yang bersenang-senang. Ini yang dikatakan sibuk dalam senang, bukan sibuk dalam susah. Ya. Kenapa? Ahli syurga ini pada masa itu dia melihat banyak benda-benda dalam syurga ni yang tak pernah terlihat di dunia. Macam orang pergi shopping lah contohnya, kadang dia membelik barang tu, belik tak sedap tukar lagi kan, macam tu kan, tengok tempat lain pula belik lagi. Dekat syurga tu membelik tu tak tahu berapa lama membelik tu. Dia tak satu barang antik-antik, cantik-cantik. Jadi ditengok di belik, sibuk masing-masing.
membelik barang-barang dalam surga ni. Itu dikatakan satu hari kat surga ni 1000 tahun kita hidup kat dunia baru satu hari. Sebab kat sana kita tak fikir, tak nak memikirkan untuk kita nak bekerja ke, nak apa ke, nak itu, tak ada. Sebab itu tidak perlukan kepada siang malam yang begitu cepat. Jadi siangnya saja bayangkanlah kalau 1000 tahun. Pendek kata, dia membelik barang tu. Tak habis-habis hari-hari membelik. Ada je barang-barang yang baru. Bayangkan. Agaknya membelik tu, satu benda tu boleh satu hari agaknya. Sebab lutut tak sakit. Tak lenguh pun lutut. Itu dikatakan sibuk, tapi sibuk dalam senang. Diceritakan dalam surga. Keadaan sibuk tapi sibuk dalam senang. Itulah keadaan dalam surga ni. Itu membelik tu mungkin berhari-hari. Berhari-hari kita membelik-belik. Ada. Oh ya. Puan Siti cuba Puan Sri cuba tutup mic. Mic tutup. Okey. Sebab ada lantunan. Okey jadi ayat dia ayat 55. Dia 55 56. 55 56 Jadi kedudukan ahli syurga ini dalam keadaan yang begitu sibuk. Sibuk melihat keindahan syurga, sibuk membelik-belik barang-barang syurga, sibuk dalam pertemuan dengan kawan-kawan dan lain-lainnya. Itu dikatakan kesibukan dalam kesenangan. Sebab tu nikmat dalam syurga ni yang dikatakan oleh ahli tafsir, wala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Maknanya di syurga ni kita tak pernah terlihat mata kita kat dunia dulu melihat yang begitu indah cantik. Kita kat dunia kadang dah lihat dah cantik dah. Apalagi kalau orang itu pernah memasuki hotel yang sampai starnya tak tahu apa star, bukan hanya 5 star, mungkin lebih daripada 5 star lagi. Macam mana indahnya. Sampai paipnya pun dah kekuningan macam emas dah. Mungkin emas juga kita tak tahu. Jadi bayangkanlah kalau hotel yang di banner tu sampai melebihi 5 bintang. Macam mana indahnya. Itu pun membilik sana membilik sini juga. Tengok sana tengok sini. Jadi di syurga macam itulah. Bukan itu saja, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Di syurga ni besok mereka ahli syurga ni dengan pasangan-pasangan mereka fi zilalin, pada naungan, pada naungan alal araik, atas pelamin-pelamin, muttaqiun, orang-orang yang bertelekan, atau kalau tak faham bertelekan ni bersandar. Jadi mereka duduk duduk bersandar-sandar bersama pasangan-pasangan dan juga sahabat-sahabat yang lain, bersandar-sandar atas tempat-tempat duduk. Tempat-tempat duduk ni macam pelamin-pelamin, sebab itu disebut araik. Macam kita sofa-sofa lah. Kat sofa-sofa duduk bersandar-sandar. Tidak sinari oleh kepanasan matahari. Jadi maknanya tak perlulah kepada istilah payung emas. Besok kat sana kata nak dapat payung emas. Itu bohong. Tak ada payung emas lah. Okey. Itu bohong sangat lah tu. Sebab kat sana tak panas.
Mana apa nak pakai payung emas lagi? Ya, dah lah borek pula tu. Ya. Ya, emas bukan ringan kan? Berat. Ya. Jadi tak ada itu pembohong lah. Ya. Tak ada. Ya. Yang dikatakan dapat payung emas tu bohong. Ya. Kat sana mana ada panas. Ya. Tak perlu kepada payung. Kat sana mana kita berjalan ya, di syurga ni, semua bernaung. Maknanya sentiasa teduh. Kita tidak kena pancaran matahari macam mana di dunia. Terik. Kalau kena panas terik kat dahi kita, tak ada. Ya. Bersandar-sandar, ya, berborak-borak, ya, bercerita-cerita. Itu pun tak tahu berapa lamanya lagi. Berborak tu tak sedar. Tak buang air, tak buang air. Buang air kecil, tak ada. Buang air besar, tak ada. Menyuap, ya, makan, sambil borak-borak. Ya. Itu tak tahu berapa bulan pula. Ya. Bayangkanlah, ya kan 1000 tahun satu hari. Satu hari. Ya. Kemudian lahum fiha fakihatun. Bagi mereka di dalamnya, dalam surga ya. Fakihatun, buah-buahan. Mana ada buah-buahan. Sebab ya, buah-buahan ni makanan yang tidak menjemukan, yang menyedapkan. Ya. Di dunia pun kita pun ya mengikut melihat buah-buahan ini ya cukup menyeronokkan, menyegarkan. Jadi ya sampailah di akhirat besok fakihah ini tidak tinggal. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka ingini. Jadi bukan hanya buah-buahan ya, tapi apa yang mereka ingini daripada buah-buahan itu pun ada. Ya. Dah lama tak makan durian musang king. Musang king contohnya. Ya. Ada durian musang king kat sana. Ya. Yang kita ingini ada. Ya. Ada pelayan bawakan. Ini musang king. Ya. Daripada Gua Musang. Kalau kat sini Musang King, Gua Musang lah asalnya kan. Ya. Kat sana ya, ada Musang King. Maknanya apa yang diingini oleh ahli syurga tu ya, tercapai. Contohnya sampai dikatakan saya ingin nak jumpa sahabat. Ya, sahabat. Sahabat tu ya tak pernah jumpa. Tapi dia teringin. Ya, itu dikatakan kalau di syurga maka dia akan jumpa sahabat yang diinginkan. Tapi kalau sahabat itu di neraka, ya, dia hanya dapat melihat satu skrin, ya, macam skrin lah. Dalam syurga ni ada satu bilik yang tidak disukai oleh ahli syurga, iaitu bilik ni untuk melihat ya kawan-kawan atau sahabat-sahabat di mana dia duduk. Kalau di neraka, dia akan dinampakkan yang dia dalam neraka. Itu maknanya bilik yang tidak disenangi. Tapi kalau teringin nak tengok, dia akan boleh nampak sahabat tu kat mana. Ya? Kadang kita pun macam benda-benda pelik kalau macam tu. Tapi di dunia pun ya, kita boleh lihat ya, macam mana orang cipta CCTV kan. Boleh tengok apa yang terjadi kat sana, bilik sini, sel sana, sel sini, dia boleh tahu ya, dengan pasang CCTV tadi kan. Jadi di syurga lebih ilmu tu daripada itu. Ini ilmu dunia yang Allah bagi sikit dekat manusia. Ya, di syurga lagi hebat ya, atau di akhirat lagi hebat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Mana salam ni maknanya apa? Kesejahteraan. Perkataan daripada Tuhan yang amat penyayang. Maknanya salam ni adalah ucapan ya daripada Allah yang dia diberi, yang disampaikan oleh malaikat. Salam ni. Jadi salam tu adalah ucapan Assalamualaikum sebagai ucapan alu-aluan ya, penghormatan kepada ahli syurga. Sebab itu ahli syurga dia tak perlu banyak panjang-panjang dia punya salam. Dia jumpa salam. Dia tak payah alaikum lagi dah. Salam. Ya. Ahli syurga dia punya ucapan ni salam, jumpa salam.
Ya. Dia tak perlu kepada Assalamualaikum panjang-panjang tak payah. Sebab sana tak ada pahala lagi. Kat dunia ni kita baca pendek dapat pahala 10. Baca setengah berpanjang sikit 20. Kalau sampai wabarakatuh 30. Kita nakkan pahala di dunia. Ya. Tapi kalau di akhirat tak ada. Ya. Okey, kita sambung lagi ayat seterusnya. Wamtazu, dan berpisahlah olehmu. Dan berpisahlah olehmu. Al-yauma, pada hari ini. Ayyuha, wahai. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Ayat yang 60. Ayat 60 ya. Alam, adakah tidak? Ahad, aku janjikan. Ilaikum, kepada kamu. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Anla, bahawa tidak boleh. Ta'budu, kamu sembah. Asyaitan, akan syaitan. Innahu, sesungguhnya dia. Lakum, bagi kamu. Aduwwum mubin, musuh yang terang. Wa'an, dan bahawa. U'buduni, sembahlah olehmu akan daku. Sembahlah olehmu akan daku. Kejap ya, kejap. Okey, kita sambung. Wa'an, dan bahawa. U'buduni, sembahlah olehmu akan daku. Haza, ini. Sirat, jalan. Mustaqim, yang lurus. Simak semula ya. Ayat yang ke-59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah olehmu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Di akhirat besok, ya, orang-orang yang berdosa akan terpisah dengan orang-orang mukmin, ya, dengan orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab di dunia dulu mereka menyembah syaitan. Allah katakan, Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Adakah tidak aku janjikan kepada kamu, wahai anak-anak Adam.
an la ta'budu syaitan, bahawa tidak boleh atau bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang terang. Tapi anak-anak Adam ini banyak menyembah, mengabdikan diri kepada syaitan, yang mana di akhirat besok mereka akan terpisah dengan orang-orang mukmin. Wa'an, dan bahawa u'buduni, sembahlah olehmu akan daku. Allah memerintahkan sembahlah Allah, esakan Allah, taati Allah. Haza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus, yaitu mengesakan Allah. Jadi orang-orang yang mendewakan, memuja syaitan ini, ingat di akhirat mereka akan dipisahkan dengan orang-orang mukmin, dan mereka akan dibawa ke satu jalan, yaitu jalan neraka jahanam. Itulah janji Allah Ta'ala kepada mereka. Baik, sama lagi ayat yang ke-62. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya. Adallah, telah menyesatkan ia. Minkum, daripada kamu. Jibillah, makhluk-makhluk. Kasiro, kebanyakan. Afalam, maka apakah tidak? Takunu, adalah kamu. Ta'kilun, kamu mengerti. Simak semula ya. Walaqad adalla minkum jibilan kasiro, dan demi sungguhnya telah menyesatkan ia daripada kamu jibilan, makhluk-makhluk, kasiron, kebanyakan. Jadi di dunia ini, makhluk-makhluk Allah ni yang ramai, sebenarnya yang ramai ini menyesatkan kamu. Nabi katakan golongan ahli syurga ni tak ramai. Yang ramai ni golongan ahli neraka yang ramai. Sebab itu dalam umat Nabi pun, Nabi kata, umatku akan berpecah kepada 73. Yang satu saja masuk surga. Jadi semua mengaku umat Muhammad yang 73 ni, tapi hanya satu saja yang dapat masuk syurga. Bila orang tanya kepada Nabi, siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, man ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang mengikut aku dan sahabat-sahabatku. Jadi akhir zaman ni, kalau orang yang masih mengikut Rasul, yang masih mengikuti jejak jalan sahabat-sahabat Rasul, itulah golongan yang akan menang atau berjaya. Itulah ahli syurga. Sebab akhir zaman ni ada orang tak suka Rasul, dia suka Quran, dia tak suka Rasul. Tak suka Rasul maknanya tak suka hadis Rasul. Kena faham Yang kedua, akhir zaman juga kita lihat mereka benci sahabat-sahabat Rasul. Sebahagiannya dibenci, sebahagiannya disukai. Contohnya Ali dia suka. Tapi selain daripada Ali, Umar, Abu Bakar, Osman, dan lain-lainnya, mereka benci. Itu akhir zaman. Sebab itu, kita jangan seperti golongan mereka. Mereka benci Rasul, mereka bencikan sahabat Rasul. Kita jangan
termasuk golongan itu. Itulah golongan-golongan yang dikatakan oleh Nabi, firqah yang akan menyesatkan. Jadi firqah yang berjaya hanya satu, yaitu orang yang ikut Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Tapi di antara firqah-firqah itu ataupun golongan-golongan itu ada yang melampau-lampau sehingga menjadikan Rasul itu sebagai Tuhan pun ada. Menjadikan memuji-muji Rasul tidak sepatutnya. Melebihi macam mana orang Nasara mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan Isa alaihissalam. Jadi dalam golongan atau firqah yang Nabi katakan ini juga ada golongan yang melampau-lampau mengagung-agungkan Rasul. Lebih yang melampaui lebih daripada sepatutnya. Baik, sama lagi ya. Afalam taqulu ta'qilun, maka apakah tidak kamu mengerti? Nah, itu soal. Hazihi, ini jahannamu, neraka jahannam. Allati, yang kuntum adalah kamu tu'adun, kamu dipertakutkan. Islauha, masuklah olehmu akannya. Al-yauma, pada hari ini. Bima, dengan sebab apa yang kuntum adalah kamu takfurun, kamu kufur. Simak semula ya. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahannam yang adalah kamu diperingatkan. Inilah neraka jahannam yang kamu diperingatkan dulu di dunia. Sudah dibagi tahu oleh Rasul tentang azab sengsaranya neraka jahannam. Tapi kamu pilih juga kesesatan untuk masuk ke neraka jahannam. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah olehmu akannya, dan masuklah olehmu akannya pada hari ini. Dengan sebab apa yang adalah kamu kufurkan. Inilah sebabnya kamu kufur di dunia. Sekarang masuklah. Itu maknanya. Baik, sambung lagi ayat seterusnya, ayat 65. Al-yauma, pada hari ini. Nahtimu, kami tutup. Ala, atas. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan ia berkata-kata kepada kami. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan ia bersaksi. Arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka. Bima, dengan sebab apa yang kanu, adalah mereka yaksibun, mereka usahakan. Baca mas mula. Al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami tutup
atas mulut-mulut mereka. Maksudnya apa? Allah tutup atau kunci mulut-mulut mereka, tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, dan ia berkata-kata kepada kami oleh tangan-tangan mereka. Yang cakap besok tangan. Mulut ni boleh bohong. Ya, jadi ditutup oleh Allah dan berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan ia bersaksi oleh kaki-kaki mereka. Kaki akan jadi saksi ke mana dia berjalan. Bima kanu yaksibun, ya, dengan sebab apa yang adalah mereka usahakan. Ya. Begitulah, ya, nak tahu ya, pada hari kiamat besok, terutama orang-orang kafir, ya, mulut mereka akan dikunci, dan yang berkata besok tangan dan kaki mereka menjadi saksi, ya, atas segala apa yang mereka usahakan. Baik, sambung lagi. Walau dan jikalau. Nasya'u, kami kendaki. La tomasna, nescaya telah kami hapuskan. Nescaya telah kami hapuskan ala atas a'yunihim, penglihatan mereka. Fastabaku, maka telah berlumba-lumba mereka. As-sirat, ke satu jalan. Fa'anna, maka bagaimanakah? Yubsirun, mereka melihat. Saya mak semula. Walau nasya'u la tomasna ala a'yunihim, dan jikalau kami kendaki, nescaya telah kami hapuskan atas penglihatan mereka. Maknanya, kalau Allah mahu, ya, Allah butakan saja mata-mata mereka, tak dapat nak melihat. Pada masa itu, wastabiqus sirat, maka telah berlumba-lumba mereka ke satu jalan. Mana, ya, mereka berlumba-lumba nak berjalan. Tapi fa'anna yubsirun, maka bagaimanakah mereka melihat? Ya. Mereka nak berjalan, nak berlumba-lumba nak berjalan, tapi macam mana nak jalan? Ya, sedangkan mata sudah buta. Ya. Itu maksudnya. Kalau Allah mahu, ya, di dunia ni, jadi, ya, petunjuk datang, kebenaran datang, ya, mereka abaikan. Kalau Allah mahu, Allah boleh hapuskan mata-mata mereka, langsung tak melihat. Pada masa itu macam mana dia nak jalan? Ya? Tidakkah mereka fikirkan? Walau dan jikalau, sambung, nasya'u, kami kendaki. La masahnahum, nescaya, kalau kami kendaki, la masahnahum, nescaya telah kami jelmakan akan mereka. Telah kami jelmakan akan mereka. Dalam braket ubah. Ya, ubah. Ala atas maka natihim, tempat-tempat mereka. Fama, maka tiada, istata'u, telah berupaya mereka. Kemudian berjalan.
wala dan tidak yarji'un mereka kembali. Lagi sama ya. Walau nasya'u la masahnahum ala makanatihim. Dan jikalau kami kendaki, nescaya kami jelmakan akan mereka atau kami ubah ya akan mereka. Ala makanatihim atas tempat-tempat mereka. Famastatau kemudian maka tiada telah berupaya mereka kemudian dia berjalan wala yarji'un dan tidak mereka kembali. Apa maksudnya? Maksudnya ya kalau Allah mau, ya Allah boleh ubah ya mereka di tempat mereka berada. Tiba-tiba mereka dia ada satu benua yang lain. Pada masa itu, mereka tak boleh berjalan dan tidak boleh sanggup kembali. Contohnya Allah letakkan mereka di satu planet, bukan bumi. Pada masa itu, ya, bagaimana mereka? Nak balik tak boleh, ya, nak apa pun tak boleh. Kalau Allah mahu, ya duduk di Mekah, ya bersama dengan Rasul di tanah Rasul. Kalau Allah mahu, Allah pindahkan mereka di tempat yang jauh, yang mereka tidak boleh kembali lagi ke situ dan tak mampu untuk kembali pun. Nak berjalan terus tak mampu sebab jauh. Contohnya orang musyrikin Mekah Allah letakkan di Malaysia. Pada masa itu kapal terbang tak ada, apa tak ada. Dia belum tentu dia boleh balik. Dan nak berjalan pun tak tahu. Jadi pada masa itu barulah dia tahu tinggi rendahnya bumi Allah ini. Baru dia tahu. Baik, kita sekadar itu dulu untuk Quran. Kita sambung dengan pelajaran Sorof untuk buat semak latihan. Sekejap ya. Saya on-kan balik. Buka mic tu Datin Biba. Puan Sri punya okey tak? Cuba buka. Tes 1, 2, 3. Kita punya Puan Sri punya ada. Saya tutup dulu Puan Sri ya. Okey, ni Puan Datin Bibah. Tamrin ke berapa kita? 31. 31. Okey, boleh saya mark 31 ya. 31 tasrifun nakis ya, bab fa'ala yufailu baka yubaki tabakiyatan tabakiyan baki la tubaki mubakin mubakan ya, mubakan bukia yubakan. Okey, cuba buat robaya mana pelihara. Nombor 1 robaya. Robba, mudhari'nya apa? Robba ya. Yurabbi. Lagi. Tarbiyatan wa tarbiyan. Tarbiyan. Rabbi la turabbi. Lagi. Murabban. Ya, isim maf'ul. Murabban. Boleh sebut lagi sekali. Murabban. Untuk makan dan zaman ya. Majhul rubbiya. Moderate majhul yurabba. Mengapa pula dia ba atas dia tidak tu apa? Moderate biasanya kan? Tengok ma'rufnya yurabbi ke bawah kan? Ma'ruf. Jadi bila majhul naikkan atas yurabba. Naikkan atas. Dia tak boleh atas sabdu. Yurabbi. Tak ada lah. Yurabbi tak ada lah. Kalau yurabbi ma'ruf, majhul yurabba. Macam tu. Okey. Ya.
Nombor 2 Nombor sod lam ya. Solla. Solla. Yusalli. Tasdiyatan. Tasdiyan. Amar. Salli. Nahi. La tusalli. Isim fa'il. Musallin. Isim maf'ul. Musallan. 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 Okay. Madi majhul. Yusliya. Yusliya. Madi majhul. Yusalliya. Tengok madi ma'ruf macam mana? Madi ma'ruf apa bunyinya? Madi ma'ruf. Solla. Solla. Solla jadi sulliya. Sul. Madi ni belum mudhari'. Nak nyebut susah. Betul lah. Solam sa'adu depan sul. Sulliya. Tulis tu betul nak menyebut tu tak betul. Mudhari' majhul? Yusalla. Okey. Nombor 3 dengan makna menamakan, simim ya. Menamakan. Okey, menamakan. Sama ya. Sama yusammi. Lagi. Tasmiyan. Amar sammi. Nahi la tusammi. Isim fa'il musammin. Isim maf'ul musamman. Musamman. Madi majhul summiya. Mudhari' majhul yusamma. Alhamdulillah. Okay. Nombor 4 mengharap, rojim ya. Raja. Ya, raja yuraji. Tarjiyatan. Tarjiyan. Amar raji. Nahi la turaji. Isim fa'il murajjin. Isim maf'ul murajjan. Murajjan. Madi majhul rujjiya. Mudhari' majhul yurajja. Okey, itu nombor 4. Nombor 5 nun jim ya, melepaskan. Najja yunaji. Tanjiyatan. Okey. Tanjiyan. Amar naji la tunaji. Isim fa'il munajjin. Isim maf'ul munajjan. Madi majhul nujjiya. Mudhari' majhul yunajja. Nombor 5, nombor 6, nombor 6 sulsanun ya. Sana. Maknanya menduakan. Sana yusanni. Tasniyatan. Tasniyan. Amar sanni. Nahi la tusanni. Isim fa'il musannin. Isim maf'ul musannan. Madi majhul sunniya. Mudhari' majhul tusanna. Yusanna. You. Okey. Okey. Yusanna. Yusanna. Okey, untuk makna pula mengikut wazan. Makna menduakan. Kalau madi? Telah menduakan ia. Mudhari' ia menduakan. Masdar. Penduaan. Amar. Duakanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau menduakan. Isim fa'il yang menduakan. Isim maf'ul yang dimenduakan. Yang diduakan.
Jangan letak man ni susah nanti. Yang Ya. di mendua susah. Yang diduakan. Okey. Isim makan. Makan. Tempat. Tempat menduakan. Ya, zaman. Zaman, masa menduakan. Madi majhul. Telah diduakan ia. Telah diduakan ia. Mudhari' majhul. Ia menduakan. Ia diduakan. Kalau susah artinya tak betul lah tu. Contohnya telah dimendua. Telah dimendua kan susah. Ia diduakan. Okey. Telah diduakan ia. Ya, telah diduakan tak ada apa-apa. Ia diduakan. Ia diduakan. Okey. Betul lah. Ya. Alhamdulillah, ya, mumtaz. InsyaAllah akan datang kita masuk tamrin yang ke-32, tasriful lafif. Yang kita belajar sekarang ni tasriful nakis. Nakis ni maknanya huruf mu'tal di akhir. Kalau lafif pula mu'talnya dua mu'tal di akhir. Dua mu'talnya di akhir. Ya. Yang ni satu. Yang ni satu mu'tal di akhir. Yang akan datang, ya, dua mu'talnya di akhir. Huruf mu'talnya ada dua di akhir. Yang ni huruf mu'talnya ya tu ke Ustaz? Yang sini ya. Yang sini ya. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim.